Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di laman Herbahatku. Pada perkongsian hari ini, Kak Shima nak ceritakan tentang bunga telang. Ramai yang dah kenal bunga telang. Terutama yang biasa masak nasi kerabu tu, orang-orang Pantai Timur biasa guna bunga telang. Bunga telang ni adalah sejenis pokok yang mudah hidup di negara tropika. Seperti negara kita ni, mudah sangat nak hidup. Dan banyak digunakan dalam masakan untuk mendapatkan color biru dia. Kalau warna biru yang colouring yang asli ya. Dan dia juga mempunyai khasiat herba yang hebat juga ya. Dari pembacaan saya, bunga telang, air rebusan bunga telang ataupun air yang direndam dengan air panas, kalau diminumkan secara berterusan, dia boleh detox. Detox ni dia boleh menjadikan kita slim. Satu-satu dia adalah antioksidan yang kuat. Dan antioksidan ni dia boleh mengawal kanser ya, sel-sel kanser. Dia juga boleh mengubat, bukan mengubat lah, membantu untuk meredakan radang ataupun kalau sembelit, melancarkan peredaran darah. Dan di separuh-separuh negara, dia rebus bunga telang, daun dan akarnya untuk dimakan, diminum oleh ibu-ibu bersalin untuk mengecupkan rahim. Di samping boleh melancarkan kitaran darah dan kitaran haid ya, untuk wanita yang ada masalah kitaran haid tu, diorang gunakan bunga telang untuk air rebusan bunga telang untuk melancarkan darah, kitaran darah, dan juga untuk mengawal gula. Pokok-pokok bunga telang tu, daun dia, bunga dia semua rebus untuk gula ya. Banyak lagi kalau anda Google, memang banyak khasiat dia. Tapi apa yang saya nak tunjukkan di sini ialah bagaimana kita boleh gunakan warna, macam mana kita nak gunakan warna biru tu dalam makanan kita. Bagaimana kita nak simpan bunga-bunga yang banyak tu, kita keringkan, kita simpan dalam freezer. Bila nak guna, kita boleh ambil sedikit. Dan bagaimana kita nak hias makanan kita supaya lebih menyelerakan, menyeronokkan dengan bunga telang ya. Okey. Bunga telang ni dia membiak secara keratan pun boleh. Saya tak pernah cuba kerana dia lebih senang hidup dengan biji. Kita tanam lebih kurang 2 bulan, dia akan berbunga dan mengeluarkan buah. Dan buah dia ni akan mengeluarkan biji macam ni, dan dia senang ya. Senang. Anda tabur je atas tanah ataupun dalam tempat semaian dan dia akan cambah. Ni dia biji dia ya. Okey. Cambah bolehlah anda tanam di atas tanah ataupun di dalam pasu. Ini adalah bunga telang. Color dia memang cantik ya. Pekat, cantik. Color dia ni yang tinggi dengan antioksidan, dan color dia ni yang kita gunakan dalam masakan kita. Kan? Okay. Pokok bunga telang adalah sejenis pokok yang memanjat. Dia memanjat. Jadi bila anda tanam, anda kena sediakan tempat dia untuk memanjat, menyokong dia. Ataupun anda tanam dekat pagar anda macam ni. Dia memanjat dekat pagar. Dan kebetulan pagar ni betul-betul depan pintu dapur saya. Jadi bila nak, saya petik je bunga waktu pagi ya. Pagi dan petang dia akan kembang. Tengah hari dia kuncup, dan yang lama tu dia akan gugur. Okey, kalau anda banyak tanam pokok bunga telang ni, banyak bunga dia dan bunga dia gugur. Sayang bunga-bunga yang gugur tu anda boleh kutip, anda boleh bilas dan keringkan. Dan bila dah kering tu, anda boleh simpan dalam peti ais, dan bila nak guna, keluarkan saja. Dia boleh simpan berbulan-bulan lamanya kalau anda simpan di bahagian freezer ya. Saya akan tunjukkan macam mana anda boleh simpan bunga telang. Kalau macam saya tanam tak banyak, jadi satu hari saya cuma boleh petik 10 atau 12 kuntum. Jadi saya petik hari-hari lah. Petik hari-hari saya jemur, Bila anda jemur, anda jangan lupa hari hujan dan jangan lupa angin ya. Sebab dia ringan, mudah ditiup angin, berterbangan habis ya. Okey. Saya petik hari-hari, saya kumpulkan, dapatlah banyak ni ya. Keringkan. Kita boleh jadikan dia teh.
Teh bunga telang kita buat air. Nanti saya akan tunjukkan anda macam mana nak buat air bunga telang. Minuman air bunga telang ni kalau anda biasakan minum, dia akan menyerikan wajah anda. Itu yang saya bacalah. Okey. Okey, bila anda dah kering, dah banyak ni, ini dalam 200 gram ya, ringan je. Ini dalam 200 gram. Kalau nak guna untuk nasi kerabu atau untuk rendam, anda guna sejemput je. Jemput dalam satu mangkuk macam ni. Tapi anda kena rendam lama-lama. Kalau saya rendam satu malam, baru dapat color yang pekat ya. Kalau nak masak nasi kerabu pagi tu, malam tu saya dah rendam. Tapi kalau banyak-banyak macam ni, yang gugur-gugur ke, kalau tu sayanglah nak biarkan saja. Jadi cara nak menyimpannya, saya tunjukkan pada anda. Anda ambil plastik zip and lock. Plastik zip and lock. Masukkan bunga telang yang dah kering. Pastikan betul-betul kering ya, tak ada air ya. Nanti dia busuk kat dalam. Pastikan dia betul-betul kering. Dan keluarkan udara yang ada. Macam vacuum tu ya. Keluarkan udara yang ada, tekan, keluarkan dan bila dah keluar anda zip balik. Zip balik, anda simpan di dalam peti ais bahagian atas. Boleh di bahagian freezer je. Dia tahan, dia tak rosak. So bila anda macam ni, saya simpan dalam freezer ni. Tak berubah pun. Warna dia, tekstur dia pun tak berubah ya. Jadi bila nak guna tu ambil lah sikit. Ini dalam 2 gram je ni bolehlah guna untuk anda masuk dalam air panas, rendam air panas dan minum airnya. Okey. Itu cara nak menyimpan bunga telang yang kering. Jadi kalau nak guna untuk nasi kerabu, tu pekat kan? Bolehlah anda guna air ni. Ataupun anda boleh guna air tu untuk merendam mihun. Dapat mihun biru. Dah boleh goreng mihun biru. Okey. Anda juga boleh gunakan air colouring ni untuk agar-agar. Try buat agar-agar warna biru. Atau anda boleh gunakan untuk merendam pulut. Pulut nyonya, pulut tu warna biru. Anda rendam satu malam dengan air ni, anda akan dapat pulut biru. Banyak gunanya, interesting ya. Ataupun paling-paling tidak pun anda boleh hias nasi putih anda dengan bunga ni. Caranya anda hiris bunga yang segar ni. Iris halus-halus, tak kiralah memanjang ke. Dapat anda hiris dalam 2-3 kuntum ya. Hiris macam ni. Okey, kemudian hirisan ni anda tabur dalam nasi anda semasa nasi tu baru nak kering ya. Ketika dia masih beruap tu, anda tabur dalam nasi anda dan anda akan dapat nasi yang cantik dan interesting. Saya tunjukkan ya. Macam ni. Okey, bila anda nak makan, adalah bukanlah nasi kerabu yang rendam terus tu. Anda cuba tabur je. Masa nasi tu dah nak kering, anda tabur. Jadi anda dapat nasi hiasan bunga telang. Okey. Okey, sekarang Kak Syima akan tunjukkan cara nak buat air bunga telang. Interesting ya. Okey. Kalau anda nak minum air suam, anda rendam bunga telang tu dengan air suam. Tak perlu guna ais. Kalau nak nak buat air sejuk, boleh je. Anda guna ais ya. Letakkan sedikit air dalam gelas. Ais. Ini bunga telang yang
yang saya rendam tadi, ambil air dia. Okey, dapat colour biru cantik ya. Anda boleh taruh gula biasa atau gula air, gula batu. Di sini saya letak honey. Taruh dalam untuk gelas ni dalam 4 sudu kecil honey terpulang. Kalau anda nak manis boleh tambah tambah lagi. Okey. Air ni tak ada perasa apa-apa. Bunga telang ni dia tak ada perasa apa-apa. Jadi kita boleh letak lemon atau limau kasuri atau limau nipis. Saya letak limau nipis sebab saya ada banyak pokok limau nipis saya sedang berbuah lebat. Jadi saya guna limau nipis. Jadi untuk kita berair perasa limau, perai ya. Perasan tak? Bila kita letak limau, perahan limau, dia akan jadi colour purple, colour ungu. Ni kerana asid dalam limau ni bertindak balas dengan air warna biru tadi, dia jadi warna purple. Okey, interesting ya. Kita buat ala-ala gitu. Dan tak ni. Itulah air bunga telang. Kalau nak minum suam, kita rendam bunga telang tu dengan air suam lah. Okay. Itulah dulu perkongsian Kak Shima pada hari ini mengenai pokok bunga telang. Okey, satu lagi tips saya nak sharekan dengan anda mengenai pokok telang ni. Pokok telang ni tadi saya kata dia mudah hidup ya, semai je dia hidup dalam bekas cetek macam ni pun dia boleh hidup, dan di sini bolehlah anda pindahkan ke pasu atau ke tanah. Pokok telang ni dia jenis dia dari family kekacang. Sama dengan kacang panjang, kacang boncis, kacang botol. Jadi pokok kekacang ni dia setiap bahagian pokok ni termasuk akar dalam tanah ni, dia kaya dengan unsur nitrogen. Nitrogen ni adalah unsur penting untuk baja urea, baja ataupun baja kompos. Jadi bila anda nak trim pokok ni atau pokok ni dah tua, anda nak cantas, jangan cepat sangat anda nak buang pokok ni di tempat sampah atau nak bakar ya. Dia kaya dengan setiap bahagian pokok ni termasuk buahnya, akarnya, kaya dengan nitrogen yang bagus untuk pokok sebagai baja kompos anda. Okey, bagi anda yang tak ada kawasan tanah, yang duduk di kondo, di persepuri ke, anda boleh tanam pokok. Cubalah tanam pokok ni dalam pasu. Saya pernah lihat kawan saya tanam dalam pasu, pokoknya memang rimbun. Dan anda letaklah sokong macam ni. Anda boleh beli ni online ya. Sokong ni, anda letak. Dan ini saya baru alihkan. Dia senang hidup. 2 bulan je dia dah mula berbunga ya. Jadi apa yang anda buat untuk peringkat ni, saya tabur baja NPK untuk suburkan daun dia, suburkan pokok dia. NPK selama seminggu sekali dalam satu sudu kecil teh. Satu sudu teh yang untuk seminggu. Setiap minggu selama 3 atau 4 kali. Bila daun dah mula merembak, daunnya dah mula cantik subur, bolehlah anda letak baja bunga untuk mengeluarkan bunganya. Yang kita nak pakai tu bunga dia. Dan pastikan tanah basah, dia juga perlukan cahaya. Janganlah direct sunlight sangat, tapi perlukan cahaya untuk bunga tu. Dan pastikan tak ada musuh-musuh lah. Anda boleh cuba tanam. Okey, itulah dia perkongsian Kak Shima pada hari ini. Dan jangan lupa like, share, subscribe di laman Herba Heartku, di channel di YouTube. Dan kalau anda ada nak komen, nak share ilmu yang anda ada mengenai bunga telang, bolehlah anda masukkan di ruangan komen. Kita sama-sama sharing ya. Okey, bye. Assalamualaikum.